Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 2. Okey, hari ini kita akan masuk topik bayang-bayang. Hari tu untuk kelas sebelum ni cikgu ada sebutkan sedikit tentang bayang-bayang. Okey, hari ini kita akan pergi secara lagi jelas tentang bayang-bayang. Okey. Kalau kamu kalau kamu masih lagi tak jelas, mungkin boleh rujuk pada buku teks yang boleh didapati dalam bentuk digital, dalam bentuk online, which is awak boleh je type dekat Google. Nanti minta tolong ayah awak nanti type dekat Google, type je buku teks sains tahun 2. Nanti kat situ awak boleh tengok ataupun boleh cuba tengok gambar-gambar yang ada. Alright, kita tengok tajuk kita hari ini iaitu tentang bayang-bayang. Okey, bayang-bayang, pernah dengar tak bayang-bayang tu apa? Mesti setiap awak pernah dengar kot. Dah lama dah awak hidup kan, 8 tahun. So bayang-bayang, okey, sebenarnya bayang-bayang adalah suatu image ataupun satu gambar ataupun satu objek yang terbentuk apabila cahaya melalui objek legap. Apa pula objek legap? Objek legap ni di mana adalah objek yang cahaya tak boleh melalui dia. Okey, sebagai contoh, kalau melalui tingkap, cahaya boleh masuk melalui tingkap dan masuk ke dalam rumah awak, betul tak? Itu cahaya boleh lalu objek tersebut. Itu kita panggil objek lut sinar. Okey, ada setengah juga tingkap di mana cahaya masuk sedikit sahaja, maksudnya sama-sama sahaja. Itu kita panggil lut cahaya. Lepas tu objek yang ketiga adalah objek legap, di mana cahaya langsung tak boleh masuk. Apabila cahaya tak boleh masuk atau tak boleh melalui objek legap tersebut, di belakang objek tersebut akan terbentuk satu imej gelap yang di mana kawasan tersebut tidak mendapat cahaya dan menyebabkan keadaan situ gelap, dan di sekeliling objek gelap tersebut ada cahaya. Sebab di sekeliling objek tersebut cahaya dapat menembusi objek legap tersebut. Jadi cahaya bila tidak dapat menembusi objek legap ni, jadi terbentuklah kegelapan, terbentuklah kawasan gelap di belakang objek legap tersebut. Itulah yang kita panggil bayang-bayang. Okey, macam mana awak nak tengok bayang-bayang? Okey, cara paling senang yang awak boleh guna ataupun awak boleh lakukan untuk lihat bayang-bayang. Okey, kalau sekarang musim hujan kan, tak apa. Kalau ada cahaya matahari, kalau let's say waktu tengah hari ada cahaya matahari, kalau rumah awak ada beranda, awak pergi kat beranda kejap, awak berdiri dan awak cuba tengok di belakang awak ada objek ataupun imej gelap. Itulah yang kita panggil bayang-bayang. Okey, macam mana kita nak tahu bayang-bayang tu, arah bayang-bayang tu macam mana? Okey, untuk arah bayang-bayang, okey, awak kena tengok kalau awak dapat kalau bayang-bayang tu terbentuk disebabkan oleh cahaya matahari, awak kena tengok arah cahaya matahari tu dari mana. Awak tak boleh tengok matahari, ingat untuk amaran, jangan tengok matahari secara langsung. Maksudnya just tengok just awak kena pastikan kilauan cahaya matahari tu dari arah mana. Jadi awak boleh pastikan terbentuk bayang-bayang awak di arah mana. Alright, kita akan tengok seterusnya. Kita tengok semua sebenarnya. Okey, persoalannya sekarang, adakah semua bayang-bayang terbentuk apabila dihalang oleh objek? Okey, kalau awak faham apa yang cikgu explain tadi, so bermakna awak boleh faham soalan, awak boleh jawab soalan tadi. Okey, bayang-bayang hanya terbentuk apabila melalui objek legap sahaja. Ia tidak akan terbentuk apabila melalui objek lut sinar, sebagai contoh plastik pembalut buku teks awak, ataupun juga objek yang lut cahaya. Maksudnya objek yang masuk cahaya sedikit. Mungkin terbentuk bayang-bayang tapi dalam keadaan yang samar-samar, dalam keadaan yang tidak jelas. Tetapi bayang-bayang akan terbentuk dengan jelas apabila melalui ataupun apabila terkena kepada objek legap. Alright. Okey, kita nanti sebenarnya banyak aktiviti kita boleh buat, tetapi memandangkan kita dalam keadaan PKP, so kita tak dapat buat kelas secara praktikal. Jadi tak apa,
Yang tu kita akan cuba, kalau ada rezeki lagi untuk kita berjumpa ataupun buat kelas dengan cikgu, nanti kita akan buat nanti. Okey. Alright, kita akan tengok balik tajuk. Okey, kejelasan bayang-bayang. Okey, ini yang kita akan buat macam kita akan buat dengan kertas, bentuk dan juga pelbagai jenis bahan untuk memastikan nak tengok bayang-bayang yang terbentuk adalah jelas ataupun tidak. Itu macam cikgu cakap tadi lah, bergantung kepada jenis objek. Adakah objek tu objek yang memang boleh dilalui oleh cahaya sepenuhnya, ataupun yang boleh dilalui oleh cahaya secara separuh, ataupun langsung tidak boleh dilalui oleh cahaya yang melalui objek tersebut, atau kita kenali sebagai objek legap. Okey, so ingat so bayang-bayang terbentuk apabila melalui objek legap saja, LEGAP, legap. Okey. Okey, dalam aplikasi kehidupan kita banyak ataupun kita boleh melihat pelbagai aktiviti ataupun pelbagai perkara yang melibatkan permainan bayang-bayang ataupun melibatkan bayang-bayang. Sebagai contoh, wayang kulit. Pernah tengok wayang kulit tak? Pernah tengok wayang kulit? Okey, kalau awak pernah tengok wayang kulit, itu adalah salah satu contoh bayang-bayang, permainan bayang-bayang, di mana penonton akan berada di hadapan satu layar putih. Okey, di belakang layar putih tersebut ada cahaya lampu dan juga orang yang mengawal wayang kulit tersebut. Wayang kulit adalah bayang-bayang yang terbentuk daripada patung ataupun ukiran ukiran watak yang terdapat pada yang diukir menggunakan yang diukir pada kulit lembu ataupun kulit kerbau yang telah keras. Okey, so apabila bayang-bayang ataupun apabila objek tersebut dimainkan di hadapan lampu, okey, jadi terbentuk bayang-bayang pada permukaan skrin, dan penonton di hadapan skrin ataupun layar putih tadi dapat lihat bayang-bayang patung tersebut. Jadi inilah yang kita panggil permainan wayang kulit ataupun wayang kulit. Sebab orang zaman dulu tak ada TV, anak-anak. So ini adalah salah satu bentuk hiburan, macam mana diorang nak cari hiburan, nak menonton. So dengan adanya permainan bayang-bayang ataupun wayang kulit ni, so nanti akan ada tukang karut ataupun orang yang akan bercerita dalam wayang kulit ni, yang bercerita konon-kononnya patung tu bercakap ke apa kan. Itu adalah salah satu cara-cara mereka dulu mencari hiburan ataupun untuk menghiburkan hati mereka. Okey, awak pun sendiri sebenarnya boleh buat. Kalau bayang kat rumah, boleh buat sendiri permainan wayang kulit awak. Kadang-kadang kalau dulu cikgu hanya concern daripada cikgu, dulu kecil-kecil kalau macam ada blackout ataupun rumah cikgu tak ada lampu, tiba-tiba padam ke elektrik, putus ke apa kan, cikgu suka main bayang-bayang tangan, buat bentuk kura-kura ke, buat bentuk burung ke. Ni bentuk burung, nanti bentuk burung ni bentuk kat dinding. Macam-macam bentuk boleh buat dengan menggunakan tangan. Tangan merupakan objek legap sebab awak tak pernah pergi. Kalau awak tutup mata awak tak dapat lihat di belakang tangan tersebut apa benda, sebab tangan adalah objek legap. Okey, kalau awak tak dapat lihat, apa lagi cahaya untuk melalui tangan awak kan? Apabila cahaya tak boleh melalui tangan awak, maka terbentuklah bayang-bayang di belakang tangan tersebut mengikut saiz ataupun mengikut bentuk tangan awak. Sebab saiz adalah bergantung macam mana jarak tangan awak dengan lampu tersebut. Itu sebenarnya. Itu tak apa, nanti kita terangkan kemudian sebab nanti awak pening nak faham. Okey, kita tengok tajuk lain pula. Okey, ni lebih faham. Macam cikgu jangan tengok tadi, ada gambar permainan bayang-bayang menggunakan tangan. Ada bentuk burung, ada bentuk rama-rama, ada bentuk buaya, ada bentuk musang, ada bentuk ketam, ada bentuk rabbit, macam-macam ada kat sini. Okey, itu tak apa. Banyak sebenarnya aktiviti, tapi itulah kita tak boleh nak buat lagi. Tak apa. Okey, tajuk kita bayang-bayang tu sangat senang je. Okey, sebenarnya ada tajuk elektrik, tapi kita tak sempat nak siapkan untuk tahun ni sebab banyak-banyak benda yang berlaku. Okey, tapi tak apa. Hari ni adalah hari kelas terakhir untuk sains tahun 2 bagi tahun 2020.
Nanti cikgu akan lampirkan beberapa soalan based on apa yang kita dah belajar topik-topik lepas dan juga berdasarkan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semua. Pastikan anda sentiasa memakai hand sanitizer, basuh tangan. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar, duduk je kat rumah. Sebab sekarang kita masih lagi berada dalam ancaman COVID virus ataupun coronavirus. Jadi better, lebih baik kita duduk rumah. Sebab kita tak tahu apa yang kita sentuh, kita tak tahu orang yang kita selisih. Itu yang bahaya sebenarnya. Jadi duduk rumah-rumah, cikgu nak anak-anak murid cikgu sentiasa berada keadaan selamat. Okey, itu sahaja kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.